Januari lalu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah mengesahkan hanya 25 kejadian kes radang otot jantung atau myocarditis dikesan bagi tempoh Februari hingga September 2021. Manakala kadar sebenar kejadian myocarditis bagi setiap 1 juta dos yang diberikan ialah 0.9 dalam kalangan penerima vaksin Comirnaty, 0.5 untuk CoronaVac dan 0.7 untuk vaksin Oxford AstraZeneca. Sebahagian besar kes myocarditis yang dilaporkan ini menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham adalah ringan, terhad kepada individu dan berupaya untuk sembuh dengan segera. Maka KKM menyimpulkan kesan adverse susulan imunisasi AEFI dan real world data konsisten dengan kejadian myocarditis yang sangat jarang berlaku setelah menerima vaksin. Berbanding, risiko mengalami myocarditis 37 kali ganda lebih tinggi dalam kalangan pesakit COVID-19, terutamanya mereka yang berusia bawah 16 tahun. Malangnya, segala statistik dan data ini masih tidak mampu meyakinkan masyarakat. Setiap kali kejadian mati mengejut dipaparkan media, mangsa akan sering kali dikaitkan dengan suntikan vaksin penggalak atau booster. Maka hari ini 1 jam analisis eksklusif bersama pakar jantung bagi meleraikan segala kekusutan orang awam berkenaan dakwaan vaksin COVID-19 punca kepada serangan jantung yang mengakibatkan kematian mengejut. Please, this is a serious issue. Bukan semua perkara yang dikatakan sebagai naluri itu adalah satu sebab untuk kita mengatakan ia benar. Mati mengejut lepas vaksin, hari ini sungguh istimewa apabila 1 jam dikhususkan buat pakar jantung KPJ Kajang Specialist Hospital iaitu Dr. On Akbar Ali untuk memberi segala pencerahan tentang kekeliruan, kekusutan yang sedang dialami oleh masyarakat kita. Assalamualaikum dan selamat datang Dr. On. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor meluangkan masa dalam kesibukan jadual Doktor untuk bersama-sama menganalisis pada petang ini. Thank you. Thanks for having me. Baik. Sebenarnya Doktor, kali ini agak istimewa sebab saya tidak punya banyak soalan buat doktor, tapi saya punya soalan yang amat penting yang mana ia menjadi kebimbangan oleh masyarakat kita sehinggakan mereka tidak mahu mengambil suntikan penggalak. Dan doktor, saya terus kepada soalan kita, jika kita teliti data dan statistik penyebab kematian utama di Malaysia sejak 2 dekad lalu, penyakit jantung koronari kekal sebagai faktor kematian utama di negara ini. Malah sebelum kehadiran COVID-19 lagi, pengidap penyakit ini terus menunjukkan peningkatan apabila daripada 11.6% pada 2000 kepada 17% pada 2020 dengan merekodkan 18,515 kematian. Namun doktor, sebelum ini jarang sekali kita dengar kematian sakit jantung ini dikaitkan, disensasikan seperti sekarang. Kini doktor, asal kejadian mati mengejut, mangsa akan dikaitkan dengan suntikan vaksin. Sebelum doktor terus menjawab persoalan adakah vaksin COVID-19 mampu menyebabkan serangan jantung dan jantung berhenti secara tiba-tiba ataupun cardiac arrest, mungkin doktor boleh huraikan apa yang menyebabkan kematian mengejut, doktor? Terima kasih Finas. Biar saya bagi definisi apa dia sebenarnya kematian mengejut. Yap. Kematian mengejut adalah kematian apabila individu tersebut nampak sihat tanpa ada simptom, tiba-tiba rebah dan hilang semua tanda-tanda nyawa. Itu definisi kematian mengejut. Dalam bahasa orang putih dia sudden death ataupun sudden cardiac death. Definisi dia mangsa memang tak ada apa-apa simptom. Tak ada sakit dada, tak ada sesak nafas 3-4 jam ataupun 24 jam sebelum mereka tu rebah dan hilang semua tanda-tanda nyawa. Itu definisi kematian mengejut. Now, ada 2 major kategori mengapa seseorang individu tu boleh rebah dan mati mengejut. 2 kategori utama dia adalah, pertama adalah saluran darah di dalam badan, yang kedua adalah masalah genetik. Saya nak bagi simple,
Sebab pertama, kematian mengejut adalah masalah di dalam saluran darah badan kita. Yang kedua adalah masalah genetik. Kita huraikan saluran darah dahulu. Saluran darah badan kita ni sama dengan paip dekat rumah. Tak ada beza dia. Paip dekat rumah ada dua masalah. Satu boleh sumbat, yang kedua kita boleh pecah. Saluran darah di dalam badan kita pun boleh berlaku dua masalah ni. Tetapi apabila dua masalah ni berlaku dengan tiga organ yang sangat penting, iaitu otak, jantung dan paru-paru. Apabila tersumbat saluran darah di otak atau pecah saluran darah di otak, tersumbat saluran darah di jantung atau tersumbat saluran darah di paru-paru, tiga organ ni boleh menyebabkan sudden death, boleh menyebabkan orang tu tiba-tiba rebah, hilang semua tanda-tanda nyawa dan meninggal masa itu juga. Punca kedua adalah masalah genetik, masalah keturunan. Benda ni kita sering berlaku. Kematian tiba-tiba adalah antara satu punca utama kematian di kalangan remaja dan dewasa di Malaysia. Statistik ni dah betul semenjak sebelum 2019, sebelum wujudnya COVID, sebelum wujudnya COVID vaccination. Doktor, berkenaan dengan genetik ni, adakah masyarakat kita aware tentang genetik yang melibatkan kematian tiba-tiba ni? Pemahaman genetik as a cause of sudden cardiac death kat Malaysia saya rasa mungkin kurang. Tetapi benda ni dah berlaku banyak. Tuan-tuan, puan-puan dekat rumah memang pernah dengar atlet dekat luar negeri, di dalam negeri yang tiba-tiba rebah masa main bola atau main badminton atau main basketball yang meninggal tiba-tiba. Sudden cardiac death adalah isu yang prevalent even before COVID-19 came into this world. Saya di Australia ada pakar jantung yang khusus untuk rawat kes sudden cardiac death, kematian mengejut. Kita ada klinik, kita ada jabatan yang khusus untuk bagi kaunseling dekat mak bapak yang baru ada anak yang meninggal dengan kematian mengejut. So benda tu dah ada, very well established. It has not happened for the last 2 years only. So maksudnya doktor, adakah untuk kita kenal pasti ni kita boleh pergi ke hospital mendapatkan makluman awal dengan membuat cek kesihatan kita regular? Betul. Punca utama kematian mengejut adalah apabila saluran darah tersumbat di dalam jantung yang menyebabkan serangan jantung. Yang itu overwhelming majority. Kebanyakan besar kematian mengejut adalah disebabkan masalah saluran darah di dalam jantung dan serangan jantung. Dan cara nak detect awal adalah jaga kesihatan dan cara kita buat rawatan benda-benda yang boleh menyebabkan sumbat saluran darah di jantung. Jaga kencing manis, darah tinggi, smoking dan benda lain. Baik. Jadi doktor, adakah vaksin, kita terus kepada topik kita pada petang ini, adakah vaksin COVID-19 mampu menyebabkan serangan jantung ataupun jantung berhenti secara tiba-tiba? Soalan yang penting, Finas, dan soalan yang penting untuk tuan-tuan dan puan-puan di rumah. Setakat hari ini 10.3 bilion dos vaksin 19 sudah diberikan di seluruh dunia. 10.3 bilion. Kalau kita buat agak-agak lebih kurang seorang tu dapat 2-3 dos, maknanya minimum 4 to 6 billion people around the world has received COVID-19 vaccination. Jadi benda ni bukan berlaku dekat Malaysia saja. Semua negara, semua kerajaan, semua jabatan kesihatan membuat pantuan di negara masing-masing untuk make sure safety of the vaccine. Setakat hari ini tak ada data langsung yang menyatakan bahawa COVID-19 vaccination akan tinggikan risiko serangan jantung atau tinggikan risiko kematian mengejut. Tidak ada data. Tetapi saya tak boleh nafikan, memang ada kes-kes yang kita nampak, yang kita tahu bahawa seseorang tu sama ada kena serangan jantung, kena stroke atau tiba-tiba rebah meninggal. Hari yang sama dia dapat vaksin atau beberapa hari selepas vaksin. Fakta tu kita semua tahu dan kita tak boleh nak nafikan. Dan apabila perkara itu berlaku, dia akan invoke satu emosi yang sangat kuat. Mereka sukar nak terima kalau orang tu sebelum ni sihat, tiba-tiba rebah dan meninggal. Betul? It invokes a strong emotional response. Jadi jawapan saya hari ini pun saya ada dua. Ada dua kategori. Saya nak jelaskan pasal informasi atau fakta-fakta yang ada depan mata kita hari ini, dan saya akan discuss juga how this will affect our emotion. So benarkan saya bawa pergi dekat informasi dulu. The first fakta adalah kita tahu bahawa serangan jantung
Dan kematian mengejut adalah punca utama kematian di Malaysia dan banyak negara-negara lain di sebelum ni. Dan fakta ni betul sebelum wujudnya COVID-19 virus, sebelum wujudnya COVID-19 vaccination. Betul. Tak ada orang boleh argue benda ni. Saya rasa semua tuan-tuan kat perempuan kat rumah pun agree benda ni. Ya. Fakta yang kedua, kita kena perlu faham bahawa kematian mengejut, serangan jantung dan stroke, gross majority of the time, kebanyakan masa dia tidak ada warning symptom. Kebanyakan pesakit tak akan dapat warning bahawa dia akan kena serangan jantung atau stroke atau obviously kematian tiba-tiba. Saya bagi contoh, dalam 10 orang yang ada masalah sakit jantung atau serangan jantung, 1 atau 3 akan rebah di rumah meninggal tiba-tiba. Ya. Orang tu tak akan sempat rasa sakit dada, tak akan sempat rasa sesak nafas, dia akan rebah dan hilang semua tanda-tanda nyawa. Ya. Itu wajah pertama serangan jantung. 7 atau 8 daripada orang akan sempat datang hospital. Daripada 7 atau 8, 2 akan meninggal dalam masa 48 jam. Jadi itu memang hakikat yang kita semua terima, kita semua tahu. Hakikat yang kedua bahawa kebanyakan serangan jantung tak ada warning symptom. Hakikat yang ketiga kita tahu dan kita yakin bahawa datangnya COVID-19 infection, datangnya COVID-19 vaccination tak akan mengurangkan resiko kita untuk kena serangan jantung atau mati mengejut. Something obvious, tapi saya kena state benda ni. Betul tak? Kalau saya dapat COVID-19 vaccination hari ini, resiko saya untuk kena serangan jantung besok tak akan mengurang. Sebab benda tu tak ada kena-mengena. Kita dah ada 3 fakta sekarang. Sekarang ni nak campur fakta nombor 4 pula. Kita at the peak of our vaccination drive last year, we were vaccinating around 500,000 adults in one day. Betul. Statistik 2018 mengatakan bahawa 50 orang meninggal disebabkan serangan jantung setiap hari di Malaysia di kalangan dewasa. Jadi kalau 500 orang yang hadir di pusat vaksinasi satu hari, sudah tentu ada yang akan meninggal hari itu atau beberapa hari kemudian. Tetapi kematian selepas vaksinasi tak semestinya disebabkan oleh vaksin tersebut. It's a coincidental death. We cannot avoid it because they have 500,000. Dalam 2 hari itu ada 1 million, 1 juta populasi yang terima vaksin. Betul. Sudah tentu ada yang meninggal. Maksudnya di sini, doktor, apa yang mungkin kita boleh sampaikan, seperti doktor katakan, saya nak quote semula agar penonton kita jelas. Suntikan vaksin diberi pada pernah sampai ke muncak 500,000 suntikan vaksin kepada masyarakat kita. Namun sebelum kehadiran COVID lagi, sebelum wujudnya peak lagi ataupun program vaksinasi, 50 orang di dalam negara kita memang akan meninggal disebabkan sakit jantung. Jadi seandainya kalau kita nak kaitkan antara serangan jantung dan juga mati mengejut dengan vaksin ini daripada sudut statistik dan keadaannya, langsung tidak relevan? Betul. Yang itu dari segi fakta. Ya. Memang betul. Dalam resiko kematian setiap hari for every 100,000 is 1 or 2%. Maknanya setiap hari 1 atau 2 akan meninggal serangan jantung setiap 100,000 setiap hari. Yang tu fakta dari segi informasi yang saya bagi tahu. Tetapi fakta tu tak bermakna dengan kita kalau kita tak kawal kita punya emosi. Apabila jadi kematian tiba-tiba, memang lumrah manusia akan cuba cari jawapan, akan cuba kaitkan kenapa si mangsa itu kena serangan jantung. Kalau sebelum dia sihat, tak ada simptom, dia akan ada emotional hook. Dia akan cari jawapan. Apa benda yang dia buat hari ini yang berlainan dengan hari-hari lain. Jadi sudah tentu kalau ada dapat vaksin hari sebelum tu, mungkin akan dikaitkan. Statistik yang kita bincang hari ini mungkin tak ada bermakna dengan satu individu yang kenal kawan dia atau keluarga dia yang kena serangan jantung atau kena stroke atau rebah tiba-tiba meninggal beberapa hari sebelum vaksin. Saya bagi contoh. Contoh yang simple nak faham. Kalau saya nak bawa kereta hari ini nak pergi mentakap, saya tengok surat khabar ada kes 1 kematian dekat Karak Highway per day, for example. Very rough. Yeah. Kita akan tengok, tapi kita akan tak terkesan sangat dalam diri kita. Kita akan bawa kereta jaga-jaga, tapi kita akan bawa macam biasa. Betul? Tetapi kalau kita bawa kereta, kita sendiri nampak ada satu kereta depan mata kita, tiba-tiba aksiden rebah dan pemandu tu meninggal. Ia akan invoke emosi yang sangat tinggi. Dan mungkin kemudian lepas 2-3 jam kita bawa slow sikit daripada masa lain. Dua-dua fakta tu sama. Satu fakta yang saya baca dekat kertas, satu lagi fakta yang saya nampak. Jadi apabila nampak seseorang tu kena serangan jantung,
ataupun mati tiba-tiba selepas vaksinasi, kita kena faham benda tu dah berlaku well before COVID-19 was here, well before COVID vaccination was here. Doktor, berkenaan dengan myocarditis atau keradangan otot jantung dan perikarditis atau keradangan lapisan sekitar jantung juga antara terma yang semakin popular, doktor. Lebih-lebih lagi selepas Ketua Pengarah Kesihatan kita menyatakan 25 kejadian kes myocarditis dikesan dalam tempoh 21 hari selepas individu menerima vaksinasi COVID-19 bagi tempoh Februari hingga September 2021. Sebelum doktor menjelaskan adakah vaksin COVID mengakibatkan dua penyakit tersebut, mungkin doktor boleh nyatakan perbezaan antara myocarditis dan perikarditis terlebih dahulu. Sebelum saya jelaskan, kita perlu bezakan apa dia perikardium dengan apa dia myocardium. Yep. Semua organ dalam badan kita sebenarnya duduk dalam plastik bag. Setiap organ dalam badan kita ada selaput dia. Selaput jantung dia sama dengan kalau kita pergi kedai mamak tengok orang order roti tisu, nipis dan putih. Selaput di luar jantung, nama dia perikardium, adalah antara satu punca perikarditis. Myocardium pula adalah otot jantung itu sendiri. Dua penyakit ni berkaitan tetapi berlainan. Jangkitan radang boleh involve perikardium ataupun boleh menyebabkan radang di dalam otot jantung. Dan sebelum kehadiran pandemik, doktor, dan wujudnya vaksin COVID-19 ni, apa punca seseorang itu menghidapi myocarditis dan perikarditis ni? Radang di selaput jantung, penyakit dia nama dia perikarditis. Radang di dalam otot jantung, nama dia myocarditis. Berkaitan tapi tak semestinya sama. Ya. Dua punca utama sebelum COVID-19, orang tu boleh kena penyakit radang di selaput jantung ataupun di otot jantung. Yang pertama adalah jangkitan kuman virus yang kita dah ada lama sebelum ni. Contohnya demam, sakit tekak, demam selsema, demam batuk-batuk, influenza adenovirus has been shown boleh menyebabkan radang di dalam selaput jantung ataupun radang di dalam otot jantung. Contoh yang lain, contohnya virus yang menyebabkan sakit perut atau cerebet, Coxsackie-B virus has been shown dia boleh menyebabkan radang atau infection di selaput dan otot jantung. Kategori yang kedua adalah autoimmune system. Sistem pertahanan badan kita sendiri, antibody kita sendiri keliru. Daripada attack kuman, dia akan attack otot jantung kita sendiri. Jadi ada dua kategori utama, iaitu jangkitan kuman virus. Yang kedua adalah autoimmune system ataupun autoantibody. Jadi doktor, saya nak doktor menjawab soalan ini selepas kita berhenti rehat seketika. Memandangkan kita tahu masyarakat kita membaca pelbagai laporan akhbar, dan baru-baru ini juga ada satu laporan yang mengatakan hasil kajian suntikan vaksin Moderna boleh membawa sedikit risiko masalah jantung yang secara lazimnya tidak serius. Macam mana kita mahu memahamkan rakyat ayat tidak serius namun berisiko ini? Sebab bagi diorang ada risiko di situ, ada risiko kena myocarditis ataupun perikarditis. Tapi berdasarkan apa yang dilaporkan oleh kajian ini dan juga kita punya KPKM sendiri, tidak serius. Kita nak mohon doktor untuk jawab persoalan ini. Selepas ini analisis berhad seketika, anda jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kembali dalam analisis. Sebelum kita berhenti rehat seketika tadi, saya ajukan kepada Dr. On berkenaan dengan kajian yang dipaparkan dalam laporan media mengatakan suntikan vaksin Moderna boleh membawa sedikit risiko masalah jantung yang secara lazimnya tidak serius. Dan sebenarnya penonton, sepanjang pembacaan saya bagi melaksanakan ataupun mengacarakan program pada petang ini, memang kebanyakannya daripada hasil bacaan saya menunjukkan hasil kajian seluruh dunia mengatakan bahawa memang ada risiko masalah jantung tetapi tidak serius. Jadi pada petang ini saya mahu ajukan terus kepada pakar jantung kita, Dr. On, bagaimana kita mahu memahamkan rakyat ayat tidak serius namun berisiko, Doktor? Soalan yang penting. Kita kena bahagikan
penyakit perikarditis dengan myokarditis ini dengan dua perkara yang berbeza. Inflamasi atau radang di selaput jantung, dia tidak akan melibatkan fungsi atau otot jantung itu sendiri. Padahal myokarditis dia akan melibatkan otot dan fungsi jantung itu sendiri. Semua orang ada resiko untuk kena myokarditis dan perikarditis daripada virus-virus yang biasa dia ada dalam dunia ni. Tetapi resiko untuk kena myokarditis, radang di dalam otot jantung disebabkan mRNA vaksin, terutamanya Pfizer dengan Moderna, lebih kurang 3 kali ganda berbanding dengan kalau tak ambil vaksin. Tapi saya minta tuan-tuan dan puan-puan bandingkan resiko tu berbanding dengan kalau kena COVID infection. Sebab kita tahu bahawa memang tinggi resiko kena radang di dalam otot jantung dan radang di selaput jantung disebabkan oleh COVID-19 virus itself. Resiko dia lebih daripada 38 kali berbanding dengan orang yang tak kena jangkitan kuman virus. Dan kita tahu bahawa ada banyak kategori radang di dalam otot jantung. Pesakit-pesakit mungkin ada rasa sakit dada, sesak nafas, tetapi confirmation berdasarkan ECG dengan blood test. 76 atau 80% daripada radang otot jantung yang disebabkan oleh vaksin adalah self-limiting, yang tidak perlu apa-apa rawatan. Yang selainnya perlukan rawatan steroid ataupun ubat tahan sakit, tetapi gross majority akan recover fully. Tak ada kesan sampingan jangka panjang. Maksudnya mereka tidak perlu risau akan perkara itu? Tidak. Berbanding dengan kena COVID, tidak perlu risaukan. Baik, doktor. Antara juga yang soalan-soalan yang saya terima di media-media sosial saya yang mereka mohon saya ajukan kepada doktor pada petang ini adalah mereka mengatakan sebaik menerima suntikan vaksin, mereka selalu mengalami simptom-simptom ini seperti sakit dada, kesukaran bernafas, peningkatan kadar denyut jantung dan rasa berdebar-debar. Doktor, macam mana kita nak tahu adakah ini simptom yang perlu dibimbangi ataupun sebenarnya tidak ada apa-apa? Dan pada tahap mana kita perlu rasa okey ini bahaya, saya perlu pergi ke hospital? Saya menggalakkan kalau mereka yang mendapat kesan sampingan terutamanya melibatkan sakit dada, sesak nafas dan jantung berdebar, perlu dapat rawatan daripada doktor yang bertauliah untuk kita buat assessment sama ada benda ni benda serius ke tak. Tetapi ada tiga major kategori dia. Satu, memang COVID-19 vaccination boleh menyebabkan sengal-sengal badan, sakit-sakit badan, demam dan kadang-kadang langsung jantung berdebar. Yang tu biasanya tak serius. Tetapi kalau ada sakit dada, sesak nafas berlarutan lebih pada 3-4 hari, harus jumpa doktor untuk buat assessment. Tetapi gross majority of the time, saya dalam praktis saya sering jumpa orang yang mengadu sakit dada, jantung berdebar, sesak nafas doktor semenjak ambil vaksin. Tapi gross majority of the time, bila kita buat full assessment, buat ECG, buat blood test, kadang-kadang buat scan jantung, tak nampak apa-apa kesan yang tak elok langsung dekat badan dia. Saya nak bawa aspek yang kedua tentang placebo effect ataupun nocebo effect. Masalah dia begini, kalau kita dah prepare dalam badan kita, dalam pemikiran kita bahawa vaksin ni ada banyak side effect dan kita hadir di pusat vaksin tanpa keyakinan tentang vaksin itu sendiri, semua side effect yang orang lain pun kita akan ada. Tetapi tak objektif. Sama dengan placebo effect, ini nocebo effect. Saya nak orang pergi pusat vaksin tu dengan kadar yang yakin, dengan pemikiran yang positif. InsyaAllah benda ni jarang berlaku. Doktor, ini pula berkenaan dengan jurnal perubatan New England yang menyatakan penggunaan vaksin COVID-19 keluaran Pfizer dan BioNTech boleh meningkatkan risiko radang jantung. Dan kajian baharu di Amerika Syarikat pula menunjukkan COVID-19 meningkatkan risiko penyakit myokarditis. Maksudnya di sini adalah jika anda dijangkiti COVID boleh meningkatkan risiko penyakit myokarditis terutama bagi pesakit berusia bawah 16 tahun. Dan penemuan itu menunjukkan kepentingan vaksinasi sebagai perlindungan kerana kesan penyakit corona itu lebih teruk pada pesakit yang belum divaksin. Namun doktor, bagi masyarakat kita, mereka mempunyai pendirian bahawa mereka sudah menerima 2 dos vaksin. Mengapa perlu dos ketiga dan seterusnya? Soalan saya, doktor, antara disuntik dos penggalak vaksin COVID-19 dengan dijangkiti COVID, mana satu yang lebih membahayakan nyawa? Maksudnya mereka dah 2 dos, tapi mereka agak tidak mahu ambil dos penggalak. Jadi situasinya bagaimana? Ada 2 aspek saya nak jawab soalan ni. Satu, soalan tentang keberkesanan vaksin lepas dos pertama, dos kedua dan dos penggalak.
Yang kedua tentang kesan COVID-19 infection itself. Saya nak jelaskan, ramai orang fikir bahawa COVID-19 virus ni dia akan menyebabkan radang di paru-paru saja. Tetapi pemahaman tu adalah kurang tepat. Sebab penyakit COVID-19 adalah sebenarnya penyakit yang menyebabkan radang dan selaput saluran darah kita rosak. Penyakit COVID-19 bukan efek paru-paru saja, dia akan efek semua saluran darah. Dia akan rosakkan selaput dalam saluran darah kita, terutamanya selaput saluran darah yang kecil-kecil di dalam badan dan menyebabkan tersumbat saluran darah yang kecil dan darah beku masuk di dalam saluran darah itu. Dan kebetulan dia antara organ yang paling banyak saluran darah yang kecil-kecil adalah saluran di paru-paru. Jadi banyak kesan COVID yang kita nampak ni di paru-paru, antara sebab dia adalah paru-paru adalah organ yang paling banyak saluran darah yang kecil-kecil. Tetapi kita harus ingat, selain daripada paru-paru, otak, buah pinggang dan jantung sering terlibat selepas kena jangkitan kuman COVID. Sama ada benda tu dalam phase acute, masa kita kena demam, sesak nafas, resiko untuk kena serangan jantung, resiko untuk radang di dalam otot jantung itu sendiri semasa acute COVID sangat tinggi. Dan kesan tu berlarutan beberapa bulan dan setahun selepas kena COVID infection. Jadi kita harus pilih sama ada protection daripada vaksin ataupun kena COVID-19 vaccination dan kena side effect masa itu dan masa jangka panjang. Yang tu tentang COVID-19 infection itself. Saya nak cerita pasal vaksin. Ramai pesakit saya pun tanya, doktor saya dah ambil satu dos, saya dah ambil dos kedua, kenapa kena ambil dos ketiga? Kita mungkin sudah lupa bahawa anak-anak kita yang kita sering bawa pergi vaksinasi seluruh dunia kita buat. Contohnya MMR, difteria, polio dan hepatitis B. Kebanyakan vaksin tu semua memerlukan lebih daripada 1 atau 3 dos. Dan kita perlu dos menggalak. Banyak doktor yang kerja kat hospital dapat hepatitis A, hepatitis B injection 1, 2, 3, tak naik antibody, kami kena dapat injection yang keempat, ada yang kelima pun ada. Sampai naik taraf antibody kita. Dalam masa 2 tahun ni kita dapat tahu daripada data yang kita ada bahawa antibody itu akan naik lepas dos yang kedua, tetapi dia tahan dekat 6-9 bulan. Kemudian kadar antibody itu akan menurun dan kita kadang-kadang perlu bagi penggalak supaya antibody itu akan naik balik. Ada 2 jenis sistem pertahanan di dalam badan. Satu antibody yang sedia ada di dalam badan kita. Dan jumlah antibody itu penting sebab antibody itu yang akan menolak kuman virus serta-merta. That is what preventing us from getting infection itself. Saya tak nafikan ada antibody cabang yang kedua daripada sel-sel memory sel kita yang boleh ingat yang kita ni pernah dapat dos yang pertama kedua. Tetapi itu tak mencukupi. Dalam kadar sekarang, terutamanya orang-orang dewasa yang ada berbagai-bagai penyakit kronik dah dapat 2 dos. Unfortunately that is not enough. You will have to get your 3rd dose to get the best protection. And the data have shown that it is quite safe. Jadi di sini doktor, satu perkara yang mungkin masyarakat kita tidak sedar bahawa sebenarnya para doktor, jururawat di hospital sudah melalui fasa disuntik vaksin berdos-dos sejak dulu lagi. Betul doktor? Bukan benda yang baru. Ya. Jadi doktor, kita tahu sebahagian besar kes myocarditis dilaporkan adalah ringan terhadap kepada individu dan berupaya untuk sembuh dengan segera. Jadi, bagaimana untuk kita kenal pasti doktor myocarditis yang dihadapi itu ringan atau serius? Sebenarnya Finas, diagnosis pericarditis dan myocarditis itu bukan sukar dibuat. Bagi saya tak perlu jumpa pakar, doktor-doktor biasa pun boleh buat diagnosis ni. Dua-dua penyakit ni, pericarditis dengan myocarditis, akan menyebabkan simptom sakit dada dan mungkin sesak nafas. Simptom sakit dada daripada pericarditis biasanya, kena ingat benda ni, biasanya akan lagi teruk kalau kita baring flat terlantar, dan bila kita duduk kita akan rasa sakit itu akan berkurangan. Dan kadang-kadang sakit itu akan lagi teruk kalau kita tarik nafas tinggi. Yang tu simptom pericarditis dan myocarditis nombor 1. Yang kedua, mungkin sesak nafas. Kalau sesak nafas tu berlarutan, demam tu berlarutan, itu antara simptom-simptom yang serius. Kemudian ada ketiga, kita akan gunakan ECG. Letak wayar dekat dada, kita akan tengok berapa banyak jumlah otot jantung yang terlibat. Tetapi test yang keempat adalah test yang paling penting, iaitu blood test. Blood test yang kita buat, nama dia troponin,
adalah definisi radang atau rosak otot di dalam jantung. Berdasarkan blood test troponin, kita boleh discriminate sama ada radang itu melibatkan selaput jantung saja, maknanya tak serius, makan ubat tahan sakit dia akan hilang sendiri, ataupun penyakit itu dah menyebabkan radang di dalam otot jantung. Troponin akan discriminate, akan bezakan sama ada selaput atau otot jantung yang terlibat. Tes yang sama, tes troponin juga boleh quantify, boleh buat kajian berapa banyak otot jantung terlibat. Jadi bila jumpa doktor, lepas ambil history simptom, buat ECG, buat blood test untuk tentukan sama ada pericarditis, selaput jantung ataupun otot jantung yang terlibat. Dan kadar kenaikan troponin itu boleh bagi tahu juga berapa jumlah otot jantung yang terlibat. Tes yang kemudian biasanya pakar jantung sahaja yang buat. Yang keempat adalah ultrasound jantung. Macam orang mengandung, kita ambil gambar baby, kita akan buat scan jantung, tengok otot jantung lemah tak lemah, kuat tak kuat, ada berair tak dekat luar jantung, dan kadang-kadang ada yang perlu buat MRI. Dari 5 kategori ini kita boleh tentukan sama ada benda ni benda yang mild, moderate atau yang serius. Doktor, di media sosial ramai yang mengatakan masalahnya vaksin yang diberi ini kajiannya tidak cukup bertahun-tahun seperti vaksin sebelum ini. Itu satu. Dan saya juga ada mendapat satu bacaan yang sahabat saya di media sosial forwardkan kepada saya mengatakan bahawa seorang lelaki ini mempunyai seorang anak. Ini kejadian yang benar, doktor. Dan anak perempuannya baru lepas menerima vaksin yang kedua. Kemudian tiba-tiba tidak, sehingga kini doktor tidak tahu apa penyakit anaknya. Namun anaknya masih lagi mengambil air sumsum begitu. Maksudnya, mengapa saya tanyakan soalan ini? Kan doktor mengatakan untuk mengesan myocarditis tidak susah. Dia melibatkan penyakit jantung tidak susah. Maksudnya AEFI ataupun segala yang terkait dengan kematian mengejut ataupun penyakit yang tiba-tiba datang selepas, adakah disebabkan vaksin itu, adakah ia memang tidak sukar untuk diketahui ataupun kebetulan sahaja yang kejadian yang berlaku kepada lelaki tersebut, kepada anaknya? Maksudnya sehingga kini anaknya dah berbulan-bulan melalui keluar masuk hospital dan tidak tahu apakah sakitnya, dan kebetulan penyakit itu datang selepas menerima dos kedua. Sebenarnya tak susah, tapi the question is what exactly the symptom. Kalau soalan dia, adakah anak saya mengalami kesan sampingan mRNA virus myocarditis? Jawapan bagi saya mudah dijawabkan. Kalau benda tu berlaku masa acute, masa yang dia kena vaksin dalam minggu pertama dan kedua, blood test boleh jawab soalan itu senang. Kalau kemudian ultrasound jantung atau kadang-kadang kena buat MRI jantung. Tetapi banyak penyakit-penyakit ni tak ada berkaitan dengan vaksin. Yang itu yang saya nak tegaskan hari ini. Kalau benarkan saya bagi satu contoh. Silakan. Pesakit saya yang datang minggu lepas. Umur 55 tahun, dapat 2 dos vaksin, tak ada masalah. Disember tahun lepas dapat dos penggalak. Doktor, semenjak saya vaksin, saya sakit dada, saya berat dada, bila naik tangga, bila buat kerja-kerja berat, sesak nafas. Tes-tes yang saya buat semua normal, tak ada bukti dia ada myocarditis, tak ada bukti dia ada pericarditis, dan fungsi jantung normal. Tetapi simptom tu memang typical simptom saluran darah tersumbat di dalam jantung. Apabila saya buat angiogram 2 hari lepas, saya nampak 3 daripada 3 saluran darah jantung tu semua ada blok. Tetapi blokis dalam jantung tu nampak jelas penuh dengan kalsium, maknanya sakit tu dah ada bertahun-tahun. Tetapi kebetulan simptom tu bermula bulan yang diambil COVID-19 vaccination. Jadi saya nak tegahkan daripada contoh yang saya bagi itu dari segi emosi itu, not everything that happens in your life after the vaccination is caused by the vaccination itself. Kalau tidak, teruk nanti, sebab semua orang akan dapat vaksin. Semua orang akan dapat dos penggalak. Kalau kita jatuh tangga pun kita akan blame vaksin, susah. Ada banyak penyakit yang tak ada kena-mengena dengan vaksin yang kita harus dapat rawatan kalau kita pergi jumpa doktor dengan minda dan hati yang terbuka. Ya, doktor, ini pula berkenaan dengan memetik data Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Amerika Syarikat yang mengatakan risiko mengalami keradangan jantung akibat jangkitan COVID, bukan vaksin, akibat jangkitan COVID bagi kelompok usia 12 hingga 17 tahun ialah 13 kali ganda untuk lelaki dan 24 kali ganda bagi perempuan berbanding mendapat akibat vaksinasi. Doktor, di sini
saya melihat mengapa 13 kali ganda untuk lelaki, 24 kali ganda untuk perempuan di situ. Doktor jangan jawab dulu. Analisis berat seketika. Kita mohon doktor jawab soalan ini selepas ini. Alhamdulillah, kembali analisis. Sebenarnya tadi saya sempat berbual dengan doktor berkenaan dengan persoalan yang saya ajukan sebelum saya berhenti rehat seketika tadi, yang berkenaan dengan risiko mengalami keradangan jantung akibat jangkitan COVID-19 bagi kelompok usia 12 hingga 17 tahun ialah 13 kali ganda untuk lelaki dan 24 kali ganda bagi perempuan. Tapi menurut doktor, ia sebenarnya sebaliknya. Itu bagaimana doktor? Interesting fact. Kita dapat tahu bahawa ada dua resiko myocarditis. Satu resiko dapat myocarditis daripada vaksin sendiri. Ya. Satu lagi resiko myocarditis daripada penyakit itu sendiri. Resiko untuk dapat myocarditis ataupun radang di dalam otot jantung di kebanyakan kesnya dengan mRNA vaksin, terutamanya golongan umur dekat 13 sampai 19 tahun kaum lelaki. Jarang benda ni berlaku lebih pada 40 tahun dan kurang berlaku di kaum perempuan. Tetapi resiko untuk kena radang di dalam otot jantung selepas infection COVID itu terbalik. Data mengatakan bahawa lebih banyak kaum wanita kalau kena COVID, resiko untuk kena myocarditis lebih tinggi. It has something to do with test hormone. Kita masih buat kajian, tetapi biasanya bila dapat observation macam ni, reaksi antibody dengan sex hormone, especially dengan testosteron dengan estrogen. Baik doktor, berkenaan tadi doktor kata doktor nak menyentuh berkenaan dengan mekanisme myocarditis, bagaimana vaksin ini mampu menyebabkan myocarditis. Banyak soalan dia tanya daripada pesakit saya, apa mekanisme vaksin itu sendiri boleh menyebabkan penyakit radang otot jantung. It has something to do with our immune system. Bagaimana badan kita react apabila kita terima vaksin, terutamanya vaksin mRNA. Biasanya apabila kita terima vaksin tu, mRNA molekul tu akan masuk di dalam badan kita, akan buat spike protein dan akan latih badan kita bagaimana nak kenal pasti rupa bentuk spike protein dan lawan kuman tersebut. Tetapi kadang-kadang boleh berlaku dua benda. Sangat jarang, sangat rare, tapi dua benda boleh berlaku. Kadang-kadang badan kita kenal pasti vaksin itu sendiri sebagai objek yang perlu dilawan. Jadi tak sempat vaksin itu nak masuk dalam badan kita untuk buat spike protein, untuk ajar badan kita untuk lawan kuman COVID-19 ni. Dia akan lawan vaksin itu serta-merta. Dan kadang-kadang bila dia lawan vaksin itu serta-merta, dia akan menyebabkan radang ataupun rosak sedikit otot di dalam jantung. Yang itu mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua, kita mungkin nampak radang di dalam otot jantung itu berlaku lebih kurang 7-8 hari selepas vaksin. Mekanisme yang kita postulate benda ni adalah antibody yang kita keluarkan terkeliru. Sebenarnya antibody itu dikeluarkan supaya kita kenal pasti rupa bentuk spike protein atau rupa bentuk virus untuk lawan. Tapi kadang-kadang ada molekul mimikri, dia tak perasan, dia akan attack badan kita sendiri. Sebab tu antara rawatan myocarditis adalah bagi steroid atau suppress immune system kita supaya kurang sistem pertahanan badan kita lawan otot jantung kita sendiri. Doktor, bila doktor menerangkan sebegitu, ia mungkin bagi saya, bagi penonton agak sedikit takut untuk ambil vaksin sebab takut kita punya imuniti badan kita terkeliru, tersilap berbanding untuk mengambil booster. Doktor, antara dua keadaan ini, sekarang kita ada pilihan. Jangkitan sangat aktif di luar. Terkini 1.4, 1.5 dimaklumkan oleh KP kita. Sama ada tidak ambil penggalak kerana takut untuk menerima risiko myocarditis ataupun membiarkan sahaja, ataupun ambil vaksin ataupun membiarkan sahaja. Bagaimana doktor? Mana satu yang lebih bahaya? Saya nak jawab soalan ni dari segi emosi dan pengalaman saya. Saya rasa fakta semata-mata mungkin tak cukup. Saya nak bagi contoh. Saya ada mungkin beribu-ribu pesakit jantung. Kebanyakan pesakit saya dan pesakit pakar-pakar jantung lain semua pernah mengalami serangan jantung yang kecil atau yang besar. Maknanya semua pesakit saya tak normal. Jantung diorang tak normal.
Ada yang kena dah rosak 20, 30, 40% daripada otot jantung disebabkan serangan jantung. Pesakit kategori yang kedua adalah pesakit yang ada lemah jantung tetapi bukan disebabkan oleh serangan jantung. Dua kategori ini saya dan semua pakar-pakar jantung lain memang simpan dalam kita punya praktis. Semua pasien saya, semua pasien rakan-rakan saya, semua sudah divaksinkan dan semua akan terima dan sedang terima dos penggalak. Dari pengalaman saya, selama 2 tahun lepas, tak ada seorang pun pesakit saya, alhamdulillah setakat ni touch wood, yang kena sampingan serius disebabkan vaksin tersebut. Ada seorang saja pasien yang admit sebab demam dengan ceri beret sehari 2 hari. Tak ada, langsung saya nampak sendiri pesakit saya yang ada lemah jantung, yang pernah kena serangan jantung, dapat reaksi yang tak elok daripada vaksin dan kena masuk hospital. Setakat ni tak nampak lagi. Tetapi saya sendiri dah lost. I have lost few patients for the last 1 or 2 years. Not necessarily from heart attack, but from the COVID-19 infection itself. Jadi saya nak jelaskan, kalau anda mungkin kenal seorang atau 2 orang yang kena jangkitan kuman ke ataupun sakit jantung lepas vaksin yang tak mengena dengan vaksin. Saya nak jelaskan, saya ada beribu-ribu patient yang ambil vaksin lepas serangan jantung sihat. Syarat dia kena stabilkan kadar kesihatan dan ambil vaksin sebagai protection. Doktor, adakah benar senaman tidak digalakkan sebaik menerima vaksin? Adakah ia akan melemahkan fungsi jantung? Soalan tu ada 2 aspek yang saya nak sentuh. Aspek yang pertama adalah senaman itu sendiri. Ada 2 jenis senaman. Satu senaman yang ringan, contohnya jalan-jalan, normal walking or even brisk walking, kerja-kerja rumah. Yang itu senaman jenis yang pertama. Senaman jenis yang kedua adalah kita panggil intensive exercise ataupun intense exercise. 2 benda yang berbeza. Tak ada masalah dengan buat light activity. Jalan-jalan biasa, normal walking, brisk walking, sama ada kita buat sebelum, hari divaksin atau hari yang selepas vaksin, tak ada question. Data di seluruh dunia menyatakan there is no problem by doing light physical activity during or after the vaccination. Soalan dia wujud hanya dengan intensif ataupun strenuous physical activity. Jadi orang tanya, kenapa doktor tak boleh buat physical activity semasa terima vaksin? Ada 2 cabang jawapan dia. Yang pertama adalah isu tentang efficacy of the vaccine ataupun keberkesanan vaksin. Soalan dia, adakah kalau saya buat intensive physical activity dia akan affect dengan keberkesanan ataupun efficacy vaksin tersebut? Sebab dua-dua ni ada some kind of stress, betul tak? Kita ambil vaksin, badan kita tengah belajar macam mana nak cara lawan kuman virus. Jadi badan tu tengah berlatih. Jadi tambah satu lagi stres, adakah kurang immune system reaction? Jawapan dia sebenarnya tak. Intensive physical activity from the research overseas mengatakan dia tak kacau sangat dengan efficacy vaksin. Tetapi masalah dia safety. Adakah dia akan menyebabkan tinggi resiko seorang tu? Tapi saya nak bagi contoh. Kesan sampingan biasa kita dapat lepas vaksin adalah demam, sakit-sakit badan, sakit-sakit otot, betul tak? Betul. Simptom itu lebih kurang sama dengan simptom lepas kita buat heavy exercise dekat gym. Jadi soalan saya, kenapa nak confusekan badan kita dengan dua-dua perkara ni? Baik kita jarakkan. Ada satu recommendation supaya kita tak buat strenuous activity kalau orang tu tengah demam atau jangkitan kuman, sebab benda tu adalah stres di dalam badan kita. Supaya safety. Kalau too much for our body, for our heart to take. So general recommendation is light activity is okay, tapi rasanya tak perlu kita nak buat intensif ataupun heavy physical activity untuk nak kawalkan safety dan efficacy vaksin selama 1 atau 2 minggu lepas kena cucuk. Baik doktor, ini pula berkenaan dengan hasil analisis data kesihatan penyelidik Universiti Washington yang mana mendapati bekas pesakit COVID-19 berisiko mendapat penyakit jantung 12 bulan selepas jangkitan, dan di sini ia melibatkan semua bekas pesakit, tidak sekadar yang kategori 3, 4 dan 5, malah yang tidak bergejala juga. Jadi pandangan doktor berkenaan dengan perkara ini? Seperti yang saya jelaskan awal tadi, penyakit COVID ni bukan penyakit paru-paru. Dia sebenarnya adalah penyakit radang di dalam saluran darah badan, terutama saluran darah di paru-paru. Kita dapat tahu bahawa kesan sampingan lepas kena COVID dia berlarutan.
Saya ada ramai pasien yang dapat kena serangan jantung yang kedua, ketiga lepas kena COVID infection. Sebab radang di selaput saluran darah jantung mengambil masa yang lama untuk pulih. Di endothelial dysfunction, ramai pesakit COVID kita akan dapat tahu tinggi risiko untuk kena stroke dan serangan jantung. Risiko untuk kena serangan jantung 12 bulan pertama selepas COVID lebih tinggi berbanding dengan orang yang tak pernah kena COVID. Tetapi risiko itu lebih tinggi orang yang kena kategori 4 dan kategori 5 selepas COVID. Tetapi macam Finas kata tadi memang betul. Orang yang tak pernah masuk hospital, yang tak perlu masuk hospital, yang tak perlu oksigen langsung semasa kena COVID, risiko diorang untuk kena serangan jantung dan stroke lebih tinggi, 4% absolute increase risk compared to those who never been infected. Ya, maksudnya di situ, maksudnya COVID ni dia tidak meninggalkan sesiapa. Doktor, kita ada sedikit lagi masa, tak banyak, mungkin dalam seminit dua. Ada satu soalan yang saya tertarik untuk tanyakan kepada doktor daripada pelayar kita di Facebook, iaitu Puan Nur Syahidah Zakaria yang bertanyakan, saya nak tanya doktor, adakah selamat untuk saya ambil booster selepas melakukan electrophysiology study and radio frequency ablation pada Disember 2021. Buat masa ini degupan jantung saya masih belum stabil, heart rate selalu 100 ke atas secara tiba-tiba. Ada dua aspek soalan ni. Satu, adakah safe for me to undertake COVID booster vaccination after EP study, electrophysiological study. Kalau dah lebih sebulan prosedur itu, dari segi prosedur itself tak ada masalah. There is no contraindication to take COVID-19 booster 1 bulan selepas EP study. Tak ada masalah langsung. Tetapi soalan yang kedua ni, orang yang tanya tak ada simptom. Jantung dia berdebu semua macam kan. Jadi kita kena tahu apa masalah sekarang dia. Cadangan saya, COVID-19 booster and vaccination is suitable for those people with chronic medical illness sebab keadaan yang stabil. Tetapi kalau ada masalah kesihatan aktif sekarang ni, jantung ada berdebar, tak tahu apa masalah, kena selesaikan masalah tu dengan pakar jantung yang buat EP study itu, tanya pendapat dia. Ya, terima kasih doktor. Saya harap sangat jawapan Dr. On menjawab soalan Puan Rashidah. Kesimpulan perbincangan kita selepas ini, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kembali analisis dan kita telah pun sampai di penghujung segmen bersama dengan pakar jantung KPJ Kajang Specialist Hospital Dr. On Akbar Ali. Saya amat mengharapkan 1 jam ini telah memberi pencerahan dan mampu meleraikan segala kekusutan dan kekeliruan penonton selama ini. Doktor ada 2 minit untuk simpulkan perbincangan kita pada petang ini. Terima kasih Finas, tuan-tuan dan puan-puan di rumah. Ada 2 resiko yang saya nak bincang malam ni. Satu, resiko kematian. Nak bincang pasal kematian selepas vaksinasi. Ada 2 kategori. Satu, kematian selepas vaksinasi yang tak ada mengena dengan vaccination. This what we call death following vaccination, but tak ada, not related to the vaccination itself. Banyak penonton mungkin tertanya-tanya, apakah resiko vaksin yang saya ambil ni akan menyebabkan kematian tiba-tiba kepada diri saya? Apa resiko vaksin itu sendiri yang akan menyebabkan kematian tiba-tiba? Saya nak jawab soalan tu. Resiko vaksin akan menyebabkan seorang tu mati atau meninggal dunia disebabkan directly by the vaccine itself adalah lebih kurang 1 dalam 1 juta. Saya repeat, 1 dalam 1 juta. Tetapi saya mengaku 1 dalam 1 juta tu tak bermakna dengan kita. It's something that not tangible. Saya nak bagi satu contoh. Saya minta maaf kaum wanita dan kaum hawa. Pregnancy itself carry some risk. Pregnancy related death is reported every year by our government. Dan saya nak bagi tahu bahawa resiko pregnancy, wanita mengandung melahirkan anak, lumrah yang biasa, bukan penyakit, bukan masalah kesihatan. Tetapi pregnancy related death is 67 in 1 million. 67 dalam 1 juta. Kita tak was-was kalau kita kahwin, nak mulakan keluarga. We have no issue with that. Tetapi satu comparison, saya minta maaf kawan wanita sekali lagi. Tapi benda tu saya rasa
sesuai untuk analogi. 1 in 1 million versus 67 in 1 million. Ya, jauh beza. Saya harap penonton kita boleh fikirkan angka itu. Terima kasih Dr. On atas ilmu yang diberi kepada kami selama 1 jam ini. Dan sedikit kesimpulan daripada saya ingin kita kembali kepada statistik ini. Setakat Januari tahun ini 2022, 3.92 bilion orang, iaitu separuh daripada penduduk dunia telah diberi vaksin sejak Disember 2020. Di Malaysia, 78.6% daripada jumlah penduduk dan 97.8% daripada populasi dewasa telah menerima 2 dos vaksin, manakala 35.4% orang dewasa telah menerima dos ketiga sejak Oktober 2021. Malaysia juga kini berada di kedudukan antara 20 negara teratas di dunia untuk vaksin perlindungan termasuk dos penggalak. Tidak kita nafikan kesan sampingan itu wujud. Banyak kali Dr. On bagi tahu, maklumkan sepanjang 1 jam, kesan sampingan itu wujud. Namun pertimbangan antara manfaat dan kemudaratan usah sesekali kita nafikan. Terlalu banyak kajian seluruh dunia telah membuktikan akan keupayaan, keberkesanan dan keselamatan vaksin COVID-19 ini. Fakta yang harus kita semua syukuri kini adalah dengan izin Allah, vaksin COVID-19 menyelamatkan nyawa. Saya Fina Sinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.